Hari ini kita akan sambung kepada penyediaan larutan piawai. Okay, macam yang kamu dah tahu, untuk menyediakan larutan piawai, kita ada dua cara. Bergantung kepada keadaan zat terlarut tersebut. Sebab biasanya bahan yang kita beli, bahan-bahan kimia yang kita beli, dia dalam bentuk serbuk. Dalam bentuk pepejal lah. Okay, jadi apabila kita nak buat eksperimen, kebanyakan eksperimen itu perlukan kita buat dia dalam bentuk larutan. Kita nak guna dia dalam bentuk larutan. Jadi kita perlu sediakan larutan piawai ni. Okay, yang pertamanya daripada pepejal. Yang mana yang ni kita dah pun belajar. So untuk hari ini kita akan pergi kepada macam mana nak sediakan larutan piawai apabila kita dah ada larutan bahan tersebut. Okay, so kita akan pergi pada cara yang kedua sahaja hari ini. Okay, cara yang kedua ni dia melibatkan pengiraan sedikit. Tapi tidak menggunakan formula segitiga yang kita dah belajar tu. Okay, macam teknik yang pertama, cara yang pertama ni, kita guna dua formula kan. Satu formula segitiga yang ada gram, ada jisim tu. Kemudian satu lagi ialah MV/1000. Okay, untuk penyediaan larutan piawai jenis yang kedua ni, kita akan bentuk satu formula baru. Okay, kaedah untuk penyediaan hari ini, kita panggil dia sebagai kaedah pencairan. Okay, kenapa kaedah pencairan? Okay, cuba kamu perhatikan bika yang di sebelah kiri saya ni. Bika ni sebenarnya adalah larutan, baki larutan yang daripada penyediaan larutan piawai kita yang pertama tu. Kalau kamu masih ingat lah. Pada teknik yang pertama ataupun cara yang pertama, kita sediakan 250 cm padu larutan natrium karbonat 1.0 mol desimeter padu. Okay, kita sediakan 1.0 250 cm padu. Okay, kalau kamu perhatikan kat sini, hanya ada baki 50 sahaja. Bermaksud saya dah guna dah larutan piawai yang kita sediakan hari tu, saya dah guna dah untuk buat eksperimen. So hari ni dia ada baki 50 cm padu saja lagi. Kebetulan pula, saya nak buat lagi eksperimen dan menggunakan masih lagi larutan natrium karbonat. Cuma yang bezanya adalah dari segi kepekatan dia. Kepekatan yang hari ni yang kita nak guna adalah 0.2 mol desimeter padu. Dan kalau kamu tengok pada gambar rajah ni, apa yang beza dia? Kamu nampak apa perbezaan dia? Yang sama ialah larutan natrium karbonat kan. So masih lagi larutan yang sama. So yang beza yang pertamanya adalah dari segi kepekatan. Yang asalnya yang belah kiri 1 mol desimeter padu. Okey, yang belah kanan yang kita baru nak sedia hari ni, kita nak sediakan hari ni tu adalah 0.2 mol desimeter padu sahaja. Berapa isi padu dia? Okey, perbezaan yang kedua adalah dari segi isi padu. Daripada 50, saya nak sediakan 100. Inilah yang kita panggil dia sebagai kaedah pencairan. Sebab apa? Sebab saya kena tambah air. Betul tak? Kamu bayang macam inilah. Yang dalam bika ni, larutan asal, larutan stok kita panggil. Okay, ini adalah larutan stok. Saya nak sediakan larutan yang kedua pada hari ini. Saya hanya ambil beberapa isi padu daripada larutan stok ni. Saya akan masukkan ke dalam kelalang volumetrik. And then nak bagi cukup 100 cm padu ni, saya akan tambah air suling. Itu sahaja. Boleh setakat tu? Maksud kata hari ini kita hanya perlukan air suling sahaja. Kita masukkan ke dalam larutan stok kita. Kita terus akan dapat larutan piawai yang baru. Okey. Ini adalah 2 bika yang mengandungi zat terlarut yang sama banyak. Okay, zat terlarut ni yang warna merah macam bola-bola ni. Okay, zat terlarut dalam bika yang pertama ada 3.
Zat terlarut dalam bekas yang kedua pun ada 3. Okey, ini sebenarnya nak tunjuk dekat kamu dalam proses ataupun kaedah pencairan ni, yang kita tambah hanyalah isi padu air suling sahaja. Jadi dari segi isi padu pelarut sahaja yang berbeza, tapi bilangan mol adalah sama. Boleh? Jadi bika yang pertama ni adalah larutan pekat, yang kedua ni adalah larutan cair. So beza dia dari segi isi padu sahaja. Bilangan mol tetap ni ada 3 biji zat pelarut kan? Okey, so sama. Daripada sini kita buat persamaan. Yang mana bilangan mol bilangan mol sama dengan bilangan mol. Maksudnya bilangan mol dalam bekas yang pertama, so saya tulis N1. Dalam bekas yang kedua, saya tulis N2. N ni kan simbol bagi bilangan mol kan? Okey, N1 dengan N2 ni nilai dia sama. Okey, kemudian formula untuk cari bilangan mol. Okay, kamu dah belajar dah. Formula dia apa dia? Ingat lagi tak? Formula dia apa untuk cari bilangan mol? Okey, kita tulis balik sebab hilang tadi. Okey, N1 sama dengan N2. Okey, kemudian terus sahaja tulis M1 V1 sama dengan M2 V2. Okay, kalau kamu perhatikan, formula asal dia adalah M1 V1 per 1000. Betul tak? Formula asal kita MV per 1000 kan? Okay, jadi sepatutnya saya tulis kat sini adalah per 1000. Jadi yang belah yang kanan pun sama dengan M2 V2 per 1000. Tapi dalam matematik, kalau kita buat persamaan, bila bawah dia pemala 1000 dengan 1000, so kita terus sahaja potong dia kan. Kita terus buang dia lah sebab dia memang dah sama. Boleh? Tapi untuk kepekatan kita tak boleh potong. Jangan pula kamu kata, cikgu atas tu M, belah kiri ada M, belah kanan ada N. Yang ni tak boleh potong sebab nilai dia akan berbeza. Yang mana kita perlu cari salah satu nanti. Boleh? Sampai situ okey ke? Okey cikgu. Okey, sekarang ni saya nak kena kira apa? Okey, untuk buat larutan piawai kita yang kedua, okay, kalau kamu masih ingat dalam slide sebelum ni, okey, M2 saya berapa tadi? M adalah kepekatan. Kepekatan 2 ni maksudnya kepekatan yang kita nak buat. Larutan piawai yang baru yang kita nak buat. 0.2 mol DM negatif 3 kan? Itu adalah kita punya kepekatan yang baru. Okey, berapa isi padu yang saya nak sediakan tadi? Berapa V2 saya? 100 cm padu. Okey, 100. Okey, kalau kita dalam eksperimen, kita nak guna 50 cm padu. Kita tak boleh sediakan hanya 50 cm padu sahaja larutan. Tapi kita kena sediakan lebih. Dan larutan piawai ni, kita kena ikut kepada isi padu kelalang volumetrik kita. Kelalang volumetrik dalam makmal paling sikit 100 cm padu. Okay, kemudian dia ada 200 dan dia ada 250 cm padu. Jadi kamu kena pilih saiz kelalang volumetrik yang kamu nak lah. Satu kelalang volumetrik hanya ada satu sahaja tanda sengatan dia. Jadi isi padu dia fix, dia bukan macam bika. Kan 30 boleh, 40 boleh, 50 boleh berdasarkan kepada satu bika. Okay, untuk kelalang volumetrik dia tak boleh. Okay, so kita isi pula yang belah kiri. Okay, V1 kita tak boleh letakkan nilai kat sini.
Yang saya ada baki tadi 50 cm padu. Itu adalah baki yang ada. So banyak mana nak guna, kita tak tahu. Kita tak tahu nak ambil banyak mana nak masukkan dalam kelalang volumetrik. Okay, so kita kena kira. V1 kita sekarang, kita kena kira. Okay. M1 kita ialah kepekatan yang asal tadi. Kepekatan yang asal tadi adalah 1.0 mol dm negatif 3. V1 ialah 0.2 darab 100 bahagi dengan 1. Boleh? Kira kalkulator dapat kan? Okay, so sekarang ni bermaksud daripada baki larutan yang stok kita tu, kita akan ambil 20 cm padu. Okay, bila kita dah kira, kita dapat 20 cm padu. Okay, yang ni kita akan ambil daripada larutan stok kita. So kita dah boleh lah masuk makmal, kita dah boleh buat macam hari tu balik. So ini adalah dia punya step. Masukkan 20 cm padu larutan stok tadi tu, masuk dalam kelalang volumetrik. Okay, kemudian buat macam biasa, bilas balik bekas yang kita guna tadi, masukkan lebihan air dia ke dalam kelalang volumetrik sampai tanda sengatan 100 ml. Boleh? Teknik dia sama lah. Bila dah nak hampir pada 100 ml, kita ambil penitis, kita titiskan. Supaya isi padu air suling yang kita nak masukkan tu, dia tidak berlebihan. Dia mesti tepat-tepat 100 ml. Kemudian bila dah masukkan cukup 100 ml, tutup kelalang volumetrik dan kita akan goncangkan dia. Boleh? Kaedah dia simple je. Yang penting kan dalam teknik yang kedua ni, kamu kena faham apa maksud larutan yang sebelum, larutan stok tadi tu, dan juga larutan yang kamu nak buat. Kamu mesti dapat kenal pasti mana dia punya M1, V1, M2, V2. Okey, yang ni adalah gambar yang eksperimen tahun lepas saya buat dengan Form 5 sekarang. Okay, untuk dengan kamu nanti kalau sempat kita buat. Cuma dekat sini saya tak guna natrium karbonat. Saya tukar larutan sebab larutan natrium karbonat dia adalah tidak berwarna. So yang ni adalah macam mana kita buat pencairan. Okay, kalau kamu tengok yang paling kiri sekali ni adalah larutan stok kita. Okay, yang lain ni kelalang volumetrik yang kecil sikit. Yang ni adalah 100. Saya buat kepekatan banyak lah. Saya suruh dia orang ulang. Senior-senior kamu dia ulang. So, daripada sini kita nampak berlakunya pencairan. Larutan stok tu warna biru terang. Lepas tu yang paling kanan sekali adalah yang paling cair. Kita pergi pada aktiviti 6.9.